Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 28 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 782021. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini disusun oleh Syekh Mustafa Al-Bugha dengan Syekh Muhyiddin Mistu. Dua-dua tu daripada ulama Syam, Syria. Kita telah sampai ke hadis Al-Hadis As-Sabi' Asyar. Hadis yang ke-17. Hadis 40 yang ke-17. Tuan-tuan, kalau yang pegang kitab warna hijau terbitan Hidayah ni, muka surat 196. Yang tengok mana-mana versi naskah, cari hadis nombor 17. Hadis 17 di bawah tajuk Umumul Ihsan. Maksudnya luasnya, umumnya sifat ihsan. Ihsan ni sifat apa ihsan? Iaitulah satu sifat yang baik. Dari sudut akhlak, tingkah laku, kata-kata, perbuatan, amalan. Maknanya ihsan tu luas. Ihsan tu luas. Sebagaimana dalam hadis kita nanti kita nampak skop perbincangan dia pun luas. Makna ihsan itu sendiri merangkumi semua perkara. Tengok hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Shaddad bin Aus, nama sahabat, meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Taala telah menulis, mewajibkan sifat sikat ihsan itu ke atas setiap perkara. Maknanya umum, ala kulli syai, semua perkara kena ada sifat ihsan. Maka dalam hadis ini Nabi bagi contoh sifat ihsan yang kontrol di antara ihsan dengan perbuatan, iaitulah pembunuhan. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah perelokkan pembunuhan itu. Macam mana kita kata bunuh tu elok? Ini sebab ada kalanya kita kena bunuh hayawan ke, orang ke. Jadi bagaimana nak perelokkan ihsan dalam pembunuhan itu? Wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha. Apabila kamu menyembelih hayawan, sembelihlah dengan baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah kamu tajamkan pisau. Wal yurih zabihatah, dan menyenangkan, rehatkan binatang sembelihan itu. Mana jangan kita pukul dia, katok dia, rembah dia kan. Rebah dia baik-baik, sembelih dengan pisau yang tajam. Itu fal yurih. Hadis ini rawah Muslim. Maka tajuk perbincangan kita pada kali ini, para pelajar sekalian, luasnya sifat ihsan. Kita akan tengok bagaimana Islam mengajar kita ihsan dalam pembunuhan. Sama ada bunuh hukum qisas, atau orang bunuh orang kita balas bunuh, ataupun dalam peperangan. Kita berperang dengan orang tapi kena ihsan juga ketika nak bunuh dia. Allahu Akbar.
Kemudian kita akan lihat kepada cara menyembelih hayawan dan membunuh binatang. Hayawan-hayawan macam mana kita nak bunuh dia ataupun kita nak sembelih dia. Ada dua kategori lah. Yang sembelih tu yang boleh makan, yang bunuh tu yang jahat, yang boleh dibunuh, dimatikan. Baik para pelajar sekalian, jelas kepada kita tajuk. Hadis jelas. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi Kitabis Saidi, dalam kitab perburuan. Nombor hadis 1955. Kita berpindah kepada ahammiyatul hadis, kepentingan hadis ini. Apa yang pentingnya? Hadzal hadis qa'idatun min qawaidid dinil hammah. Hadis ini adalah merupakan kaedah, asas, prinsip daripada asas-asas agama yang penting. Kenapa? Kerana dia mengandungi keteguhan, kejituan segala ajaran Islam. Kerana bila orang tu buat sesuatu perbuatan atau mengeluarkan satu perkataan, melakukan tindakan, hendaklah dia ikut lunas-lunas syariat Islam yang sempurna, yang bersih, yang suci ini. Perbuatan itu sama ada yang berkaitan dengan kehidupan dan pentadbirannya dalam keluarga dia, yang berkait dengan saudara mara, atau berkait dengan umum manusia, ataupun di dunia, ataupun yang berkait dengan akhirat. Iaitu iman merupakan amalan hati, Islam amalan anggota yang zahir, kemudian satu lagi dia panggil ihsan, sifat, sikap manusia, akhlak dia, Allahu Akbar. Sesiapa memperelokkan kehidupan dunia dan akhiratnya dengan sempurna dan beristiqamah semampu mungkin, maka pasti ia akan memperolehi kejayaan yang besar dan akan tergolong dalam golongan mereka yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Siapa ikut ajaran Islam, kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Baik, istilah hadis kataba dengan makna farada, wajib, menetapkan. Ihsan, suatu perkara yang indah, yang bagus, yang molek, yang comel, yang lawa, mengikut acuan syarak. Kita tak boleh ikut acuan kita, kita macam-macam persepsi kita ada manusia. Al-qitlah maknanya pembunuhan. Sama ada kita sembelih ataupun apa saja nak matikan hayawan, kita kena tajamkan pisau. Jangan main pisau tumpul, tak boleh. Kemudian kita berpindah kepada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Apakah pengajaran ataupun petunjuk hadis ini yang mesti kita belajar? Tujuan mengaji hadis ni bukan sekadar nak dengar hadis ya, kemudian balik gitu je, tak ada apa ni pengajar, tak ada amalan, tak ada lah. Kita bukan suka-suka mengaji hadis, belajar hadis untuk amali, untuk amalan. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita wujubul ihsan. Wajib bersikap ihsan. Ihsan ni baik segala perkara. Ia merupakan penyempurnaan, peneguhan dan memperelokkan amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kita supaya berlaku adil dan berbuat baik, ihsan. Surah Al-Nahl ayat 90, Surah Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kamu berlaku baik, sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada hamba-Nya yang baik. Jadi bila kita nak suruh Allah suka kepada kita, maka kita kena jadi orang baik. Ihsan amat dituntut ketika melakukan amalan-amalan fardu. Apa makna ihsan dalam amalan fardu itu makna apa? Makna ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Makna kita kena buat dengan ikhlas, itu maknanya. Buat ikhlas dan ikut cara Nabi. Itu dia panggil ihsan dalam ibadat. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ihsan mana kita tinggalkan Allah, bukan kerana polis, bukan kerana SPRM, dan bukan kerana adanya penguat kuasa agama. Ada ke tak ada bagi kita sama. Sebab
kita buat kerana Allah, kita tinggal kerana Allah. Dan ketika bermuamalah sesama makhluk, maka ihsan dalam pelaksanaan perkara tersebut bermakna titik akhir kesempurnaan dengan memelihara adab-adabnya yang sahih dan adab yang melengkapkan kesempurnaan dan pelaksanaannya. Sekiranya dilakukan demikian, maka amalannya diterima dan banyak pula ganjaran yang bakal diperolehinya. Maknanya bila kita buat benda baik dengan ikhlas, kita akan dapat besar pahala. Ada orang buat benda baik tapi dia tak niat apa-apa, dia mungkin pahala ganjaran ini tidak seperti yang dia dapat daripada niat yang ikhlas. Ada kalanya dengan sebab ikhlas niat, kerjanya sedikit. Seperti contoh orang zaman dulu yang beri minum kepada anjing. Sikit ya ibadat amalan dia, tapi Allah ampunkan dosa dia. Kita kata Masya Allah, itu kedudukan yang tinggi. Kita berpindah kepada fiqhul hadis yang kedua, al-ihsanu fil qatli. Ihsan dalam pembunuhan. Bagaimana kita nak faham Islam mengajar ihsan dalam pembunuhan? Bunuh ni bukan tak baik bunuh ni, tapi ada kalanya kita terpaksa membunuh. Terpaksa membunuh. Ihsan dalam pembunuhan ialah keadaan dan tata cara di mana pembunuhan itu dilakukan. Iaitu pembunuhan tersebut adalah dilaksanakan dengan satu alat yang tajam. Satu alat yang tajam, jika digunakan untuk membunuh itu, maka bunuh itu akan berlaku dalam jangka waktu yang terpantas dan cara yang paling mudah terhadap suatu jiwa yang diharuskan kita bunuh dia. Manakala pembunuhan yang diharuskan pula sama ada berlaku di medan jihad, masing-masing bawa senjata, kalau kita tak bunuh dia, dia bunuh kita. Dalam medan jihad yang disyaratkan atau dalam pelaksanaan hukum qisas, orang bunuh orang, kita boleh banah bunuh dia. Ataupun dalam hukum hudud yang menyebabkan pembunuhan, potong tangan contohnya, tangan pencuri. Ataupun dalam bab ta'zir yang pihak kerajaan kata oleh kerana dia ni telah merompok yang jahat, dipanggil haddul hirabah. Haddul hirabah boleh dibunuh. Dia ada tiga cara pembunuhan yang diizinkan. Satu dalam peperangan, yang kedua dalam pelaksanaan undang-undang qisas dan juga undang-undang hudud. Yang pertama, kita pergi pada isu yang pertama, membunuh musuh dalam peperangan. Jihad fisabilillah. Maka cara yang paling mudah untuk membunuh kaum kafir ialah dengan memenggal leher mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 4, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, maka pancunglah leher mereka. Ini yang paling mudah sekali untuk bunuh. Nabi SAW mencegah daripada mencincang, dipanggil muslah, cincang dan memburuk-burukkan rupa mayat musuh yang telah berjaya dibunuh, sama ada sebelum musuh itu dibunuh atau selepasnya. Mana bila kita bunuh orang, jangan pergi cincang dia punya mayat. Menatai ni, Allah, pedang di atas kepala aku je tadi. Lapak aku, lah. Dia sudah mati. Buat apa lagi nak hancurkan mayat dia? Tak ada faedah, dia sudah mati dah dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW mencegah daripada perbuatan muslah. Muslah mana mencincang, memotong-motong mayat musuh. Tak perlu. Nah, ini hadis. Diharuskan bagi kaum muslim mempergunakan senjata-senjata api dan bahan-bahan pemusnah secara saksama sebagaimana dipergunakan oleh musuh. Kalau musuh guna menjanik ni macam bom. Boleh kita guna bom untuk nak hancurkan dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Oleh sebab itu, sesiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangan terhadapmu. Dia guna senjata berat, kita berat juga. Surah Al-Baqarah 194. Kerana sesungguhnya tidak harus bagi kaum muslimin dalam semua keadaan untuk menjadikan unsur-unsur penyeksaan dan memburuk-burukkan rupa bentuk wajah musuh sebagai objektif dalam peperangan terhadap mereka. Kita nak, yang pentingnya, oleh kerana dia lawan kita, kita mati ke dia cukup lah. Buat apa nak rusakkan mayat dia lagi? Biar keluarga nak ambil. Oleh itu menjadi satu bentuk peperangan terhadap ekonomi dan jiwa sebagai kesan sampingan
daripada peperangan yang menumpahkan darah dan pemusnahan segala yang wujud dalam sesuatu negara musuh. Namun demikian, agama Islam menolak segala bentuk liar seumpama ini dan mengekalkan unsur ihsan ke atas semua makhluk. Manakala kita khianat kepada dia, lagi sakit hati dia. Tapi Islam kata jangan. Sebab itulah pokok-pokok apa-apa jangan ditebang, jangan dibusnahkan dia. Kerana apa? Sebab kalau dia sudah kalah, barang-barang itu kita boleh ambil. Kenapa nak khianat? Allahu Akbar. Yang kedua, al-qatlu qisasan. Pembunuhan kerana menjalankan undang-undang qisas. Maka tidak harus memotong-motong dan mencincang mayat yang telah dilaksanakan hukuman qisas katanya. Hukuman qisas ni pancung tengkok dia. Sudah pancung, kita pergi potong mayat dia lah. Cuma mungkin ada hukuman kena salib. Macam hukum hirabah. Lepas kita pancung dia, kita salib. Supaya orang tengok ni, siapa dia lawan kerajaan, borah, khianat kepada orang, duduk buat penakut orang dalam dunia Islam ni hukuman dia. Sebaliknya, pembunuhanlah dilakukan dengan pedang. Sekiranya orang yang melaksanakan kesusahan secara sengaja telah memotong dan mencincang tubuh si kena bunuh, maka Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, pendapat mereka yang masyhur tentang perkara ini mengatakan orang yang melaksanakan itu adalah dibunuh sebagaimana ia telah membunuh. Jangan main. Jadi bunuh tu bunuh cara pendapat yang pertama lah. Maknanya apa saja dia buat pun kita kena bunuh dia untuk mati je. Sebagaimana ia telah membunuh. Maknanya dia bunuh orang dengan batu, ketampak kepala dia dengan batu. Ini ada khilaf sini. Sebab dalil dianya ada satu kes, seorang wanita jariah, budak hamba perempuan ni memakai perhiasan. Dia pergi jalan tepi pinggir bandar Madinah, tiba-tiba mari orang Yahudi lontar kepala dia, pecah kepala. Orang pergi report ke Nabi SAW. Nabi bertanya dia, siapa bunuhmu? Siapa bunuhmu? Dia pun cerita. Ni, Yahudi ni. Bila sabit, maka Nabi kata, fada'a bihi, Nabi kata, bawa tangkap orang itu mari sini, faqatalahu bainal hajaraini, maka dibunuh di antara dua batu. Dengan batu besar. Itu dia panggil yang pertama tadi. Ciri yang pertama, dia kata apa? Sekira orang melaksanakan kesusahan ini secara sengaja telah memotong, mengkhianat pada orang, menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, kita boleh buat seperti yang dia buat. Bimisli ma'tada alaikum, sebagaimana dia buat kepada kamu. Dalilnya hadis hamba jariah ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendapat yang kedua, tulis P2. Imam Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Ahmad berpendapat sebagaimana dalam satu riwayatnya bahawa orang yang melaksanakan hukuman qisas itu, orang yang dijatuhkan hukuman qisas itu tidak dikenakan hukuman bunuh melainkan dengan pedang. Dia kata tak adalah dia hempak dengan batu ke dengan kayu ke, semuanya kita kena matikan dia dengan pedang. Itu je ada. Kena penggal leher dia. Ini khilaf lah. Dalam bab hudud ni yang penting kita bagi tahu ada khilaf dalam masalah ini. Yang ketiga, pembunuhan dalam hukum hudud ke atas orang kafir. Macam mana? Orang kafir ni terlibat dengan hukum hudud, dia kafir. Maka kebanyakan alim ulama berpendapat dengan kemakruhan memotong dan mencincang mayatnya, sama ada kafir itu kafir asli atau kafir murtad daripada Islam. Yang pentingnya kita kena matikan dia, jangan dicincang dia punya mayat. Naha anil muslah. Dan juga baik, kita pergi pada larangan membakar dengan api. Tuan-tuan tanda. Larangan membakar dengan api. Telah sabit dalam hadis Sahih Bukhari bahawa Nabi SAW mengizinkan membakar dengan api pada peringkat awal. Bila kita nak masuk ni, kita bakar. Kemudian Nabi kita larang, dan dia telah menjadi suatu perkara yang digazetkan dalam amalan syariat Islam bahawa dilarang membakar dengan api. Telah diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ibnu Abbas, Nabi kita bersabda, la tu'azzibu bi'azabillahi azza wa jalla. Janganlah kamu mengazabkan orang makhluk dengan azab yang Allah Ta'ala nak azabkan orang-orang yang derhaka. Orang yang derhaka ni Allah Ta'ala azab dia dengan apa?
dengan api neraka. Jadi jangan guna yang sama. Hadis ini sahih menjadi petunjuk bahawa pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lama berlaku sebelum banyak negara bersepakat dalam mencegah penggunaan bom-bom yang membakar. Sebagaimana yang kita ketahui pula, negara-negara yang kuat dan besar tidak mematuhi larangan ini, sebaliknya ia hanya suatu tulisan di atas kertas. MOU, saing, cok. Waktu buat pedulikan. Nah, ini semua ni permainan negara-negara besar yang kafir-kafir yang jahat-jahat tu, guna kuasa itulah, kuasa veto lah, apa kuasa sudah ada. Larangan terhadap membakar dalam agama Islam mencakupi hayawan dan serangga. Ini masalah kita ni. Dalam hadis riwayat oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Abu Dawud dan Nasa'i daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam famararna biqaryati namlin qad uhriqat faghadiba an-nabiy sallallahu wa qala la yanbaghi li basharin an yu'azziba bi'azabillahi azza wa jalla. Kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu perkampungan semut, sarang semut. Tuan-tuan kena ingat, Wadin Namli. InsyaAllah dalam tafsir kita, mungkin surah akan datang ni, Suratul Namli, kita akan bincang tentang Wadin Namli. Oh, ajaib tuan-tuan. Jadi Nabi kita lalu ke sarang semut yang telah terbakar. Uhriqat, telah dibakar. Nabi tengok sarang semut dibakar. Siapa bakar tak tahu. Lalu Nabi SAW marah. Seraya bersabda, tidak patut bagi seorang manusia untuk mengazab makhluk Allah Ta'ala ini dengan azab yang Allah sediakan kepada orang-orang kafir. Oleh demikian, kebanyakan alim ulama mengatakan bahawa hukumnya makruh walaupun ke atas serangga-serangga. Semut ke, tebuan, yang apa ni, atas pokok kita nak naik ambil buah tak boleh ni. Kerengga kan, jangan dibakar. Ibrahim an-Nakhai berkata, membakar kala jengking adalah suatu perbuatan seumpama memontok atau mencincang. Tak boleh bakar. Kalau kita nak bunuh ya mati dia. Umur Dadak telah melarang membakar kutu dengan api. Imam Ahmad kata, jangan dibakar ikan di atas api sedang dia masih hidup. Ikan tengah hidup, biar dia mati dulu, baru bakar. Sudah, jangan pula salah baca. Imam Ahmad tak boleh ikan bakar. Tutup restoran ikan bakar 2 hari lepas. Dia tulis fatwa Imam Ahmad, Abu Anah baca. Jangan. Kan? Ikan yang masih hidup. Mana kita ambil dalam kolam, kan ada setengah kedai ikan bakar ni, kita ambil ikan yang masih hidup tu. Ambil atas api lah. Belah perut dia dulu, bersihkan dia, biar dia mati, baru kita bakar. BBQ dipersilakan. Katanya lagi, belalang adalah lebih mudah terbakar kerana ia tidak mempunyai darah. Yang pentingnya tak boleh bakar sewaktu masih hidup. Sudah mati, silakan bakar. Jangan lupa hantar ke Abu Anas sama, kan? Baik. Itu tak boleh kita bakar binatang. Ni ada setengah orang ni bahaya tahu. Dia pergi bakar tikus. Dia buat perangkap tikus. Bila tikus masuk, dia letak minyak gas, dia bakar. Kemudian dia buka sarang, buka dia punya pintu. Tikus tu lari masuk dalam rumah dia, habis satu rumah terbakar. Main. Nabi, kalau Nabi larang, tentulah ada benda yang hikmah yang besar. Satu rumah terbakar dengan sebab tikus. Seekor tikus. Tak boleh. Ataupun dia pergi rendam air ke. Tak payah. Ambil tikus tu, kalau kita nak mati-mati, pukul dia biar dia mati. Sesat. Kita nak sembelih pun payah juga kan. Baik. Bahaya kita bakar tikus ni. Yang keempat, an-nahyu an sabris bahaim. Tanda tuan-tuan. Yang keempat, larangan daripada mengikat dan memanah binatang. Dia panggil kita ikat, lepas tu kita panah dia. Enak lah. Iaitu seekor binatang diikat,
kemudian dituju dengan anak panah atau seumpamanya sehingga mati. Macam target lah, jadikan target dia tu. Kita belajar mana, kita ikat kambing, kita panah, bagi. Kena seekor. Kan? Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang perbuatan seumpama itu. Perbuatan ambil kambing ke, biri-biri ke, lembu ke, kita buat target, tak boleh. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga daripada Ibnu Umar bahawa beliau telah lalui satu kaum yang mengikat seekor ayam di atas sebatang kayu. Kemudian melontarnya. Mana kita jadi target lah. Yang tadi binatang besar bawah ni kita ambil ayam, burung, apa saja kita letak atas kayu ikat, kita panah. Lastik ke, kan? Dia panggil buat target. Kemudian melontarnya, beliau berkata, sesiapa yang melakukan demikian ini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknati orang yang melakukan perbuatan ini. Jangan main, jangan duk gurau-gurau, main-main target-target binatang hayawan ni tak boleh. Yang kelima, ini target dia ni. An-nahyu an ittikhadhi syai'in fi gharadan. Larangan menjadikan sesuatu benda yang bernyawa sebagai sasaran. Kita panggil target yang kita nak lontar, nak tembak, nak bidah. Kalau kita kata bidah lastik. Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memanah binatang lalu dimakan. Maknanya kita panah binatang, lepas tu nak mati kita sembelih, lepas tu makan. Ya. Akan tetapi hendaklah disembelih terlebih dahulu, kemudian panahlah kalau mahu. Kalau mu nak juga boleh sembelih burung, kemudian kita gantung burung atas taliha tembok. Siapa dia panah kena, boleh ke dia burung tu. Maknanya sudah mati, tak ada lagi penyiksaan. Cuma hancurlah binatang tu kalau kena panah. Kena lontar, baik kita ambil sembelih makan, baik kita pergi lapah dia, bersihkan dia, letak dalam kuali. Kenapa nak khianat? Allahu Akbar. Ini semua larangan-larangan syariat yang tuan-tuan boleh nampak betapa indahnya Islam itu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Ta'ala letakkan ihsan itu dalam semua perkara. Setiap perkara sudah ada ihsan. Baik, kita berpindah kepada yang keenam, al-ihsanu fi zabhil bahaim. Sifat ihsan dalam menyembelih hayawan. Dalam agama Islam terdapat adat-adat yang mesti seseorang Muslim beramal dengannya ketika melakukan penyembelihan. Secara keseluruhannya, ianya merupakan pengajaran amali bagi ihsan dan belas kasihan. Seumpama itu terhasil dengan penajaman pisau. Bermula kita nak sembelih hayawan, tajamkan pisau dulu. Agar penyembelihan itu nanti dilakukan dengan suatu alat yang tajam yang mempercepatkan hilangnya nyawa binatang sembelihan itu. Kalau kita punya pisau tumpul, nyayok, kerak bagi dok. Benarnya binatang tu bergelupur dia lah. Ni sering. Tak sampai setengah minit. Bismillahirrahmanirrahim. Sesarah. Kemudian dia lambat mati tu macam-macam lah cerita dia kan. Kalau dok sampai ke setengah hari baru mati. Dok. Panjang umur dia. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menajamkan pisau dan menyembunyikannya daripada pandangan binatang sembelihan itu. Ingat. Golok kita pisau, jangan tunjuk ni. Tunjuk kat muka kambing. Ni. Dia tahu pisau tu. Kambing berhenti juga. Cuma dia ada otak, cuma tak ada akal je. Dia ada otak, dia ada, akal dia tak ada. Kita ni jangan pula ada otak tak ada akal, nanya kita. Otak ada. Setengah orang ni tanya, mu tak ada otak? Kata lembu pun ada otak. Yang beza kita dengan lembu ni akal.
Maka sabda Nabi SAW, "Iza zabaha ahadukum falyujahhiz." Tengok ni. Jika seorang kamu menyembelih, maka hendaklah membunuhnya dengan sekali sembelih saja. Ini yang timbul masalah ni. Timbul masalah kalau salah pisau jatuh ambil sembelih pula. Jadi 2 kali kau. Kan khilaf di kalau orang kita ni, "Oi, imam tu solat sembelih makan lembu tak sah dah." Dia tengah sembelih, terjatuh pisau, dia ambil pula macam sembelih 2 kali. Nabi kata, "Lah, bukan makna 2 kali tu kita sembelih, lepas tu dia tak mati lagi kita sembelih pula lah." Maknanya kalau sekat pisau jatuh ambil, tak jadi masalah. Manakala adab antara adab berbelas kasihan, adabul ihsan terhadap binatang sembelihan pula adalah dengan menuntun binatang itu dengan tuntunan yang lembut. Mana kita tarik, dia tarik baik-baik. Jangan kasar ni, pukul belebok katak atas belakang lembu tu nak pergi sembelih kan. Nyanya. Dalam Sunan Ibnu Majah daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melewati seorang laki-laki yang mengheret kambingnya dengan memegang telinga kambing. Dia pegang telinga kambing, tarik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Da'uzunaha wa khuz bisalifatiha." Lepaskan telinganya dan peganglah bahagian depan tengkuknya. Pegang sini. Jangan pegang telinga nanya kambing. Masya-Allah, tabarakallah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, binatang sembelihan itu hendaklah diheret ke tempat sembelihannya dengan lembut. Tarik baik-baik. Menyembunyikan pisau daripadanya. Dan janganlah mempamerkan pisau itu kecuali ketika hendak sembelih. Hendak sembelih dah tak apalah, kita tarik pisau kan, tidak sembelih macam mana. Kan. Ini di antara dalam bab sembelih yang kita kena kursus daurah kita. Daripada sifat ihsan juga hendaklah menyembelih binatang itu dengan memotong ketiga-tiga uratnya, urat lehernya. Dia panggil urat ni. Wadajaini almari. Ada 3 urat sini. Urat sembereh kata orang. Ni urat. Ketiga-tiga tu kena putus. Mudah ya sembelih ni. Kan? Dia kata kalau kita payuh kita potong sekali dengan tengkok, tak boleh, makruh gitu. Kalau potong tengkok tu sahlah sebab semua urat, bukan sekat urat je putus. Tulang tengkok pun cabut lah. Ada seninya sembelihan Islam itu. Jangan sampai terpotong kepala. Kita nak potong 3 urat je. Tiga urat je kena potong. Mungkin potong buat apa, potong habis tu buat apa kan. Sebagaimana yang mustahab, mustahab ni apa di mana mustahab? Tak, kita terlepas ni. Daripada ihsan juga adalah sembelih itu dengan memotong ketiga urat lehernya. Hadis dalam Sunan Abi Daud daripada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi SAW melarang menyembelih binatang dengan memotong kulitnya tanpa memotong ketiga-tiga urat di lehernya. Kalau potong kulit saja, 2 urat tak potong tak ada, sebab kita nak keluarkan darah dia tu. Darah dia tu bila sudah mati dia jadi darah fasad, darah yang tak bagus. Jadi kita keluarkan dia supaya darah itu keluar. Jadi bersihlah urat-urat dia, daging itu daripada darah-darah. Kan darah damam masfuhan itu haram dimakan. Itu satu. Anda duk perhati tengok. Ada sahabat kita daripada MRM. Apa dia punya pertubuhan ni, yang Firdaus Wong punya. Dia ada keluar satu video. Tuan tengok dalam video tu. Saya ada share di Facebook kita. Dia panggil perbezaan sembelih di antara kita dengan orang lain. Orang-orang boleh sembelih lah, tak boleh sembelih yang Hindu tu lain cerita. Buat-buat tu singkap bawa agama ni. Dia ketuk kepala dengan tukup. Katok ke bawah lembu tu.
ataupun apa cara, ada yang guna elektrik, mati, dan macam-macam lagi. Kita kata Islam rahmatan lil alamin, bukan saja manusia rahmat, binatang pun rahmat. Tengok, fa ahsinul qitlah, sembelihlah dengan baik, bunuh dia dengan baik. Saya pergi melawat ke Osaka di Jepun. Dia ada rumah sembelihan di sana. Islamic slaughter ni dikendalikan oleh orang Malaysia. Anak Melayu kita yang Muslim jadi tukang sembelih. Sebab dia Jepun tengok, bila dia sembelih, dia guna elektrik ni, mati, kemudian dia masukkan wayar untuk tarik keluar darah. Dia tengok orang Islam, bila kita potongkan 3 orak tadi, darah keluar secara automatik. Habis dia keluar daripada orak-orak dalam tubuh dia tu. Yang dia ni seduk-seduk. Bila seduk, daging dia tak sedap. Dia tengok, dah lah wagyu tu mahal kan. Main seduk-seduk darah pula. Tengok yang Islam punya bersih, daging dia sedap. Akhir sekali, mungkin saudara kita Zul kata, boleh jadi, lama-lama boleh jadi pusat sembelihan di Jepun ni boleh jadi dikontrol oleh orang Islam lah. Cuma, itu ialah, untuk dia makan ialah. Untuk beriman belum lagi. Jadi kita kata Alhamdulillah, nikmatul Islam wal iman ini sangat menarik tuan-tuan. Ini dalam sebab tu Imam Nawawi bawa hadis ni dalam hadis 40. Hadis 40 dia termasuk dalam qawaidul Islam. Prinsip hidup dalam Islam ni hebat. Sampai dalam bab sembelihan, dalam bab interaksi dengan hayawan pun kita punya cara yang begitu menarik. Baiklah, kita pergi lagi. Kama yustahabu, di antara amalan sunat yang tadi wajib kita kena potong orat. Di antara perkara yang sunat ketika sembelihan binatang ini, iaitulah dengan kehadiran binatang sembelihan yang lain, tidak menyembelih. Kita nak sembelih binatang, jangan ada binatang lain duk tengok sengih, tengok kawan kita mati dah, jangan. Tak jauh-jauh. Mustahab juga, sunat juga menyembelihnya dengan menghadap ke arah kiblat. Kita pusing muka dia menghadap kiblat. Membaca basmalah, baca bismillah ketika nak sembelih. Bismillah je. Tak payah bismillah ar-Rahman Rahim, tak perlu baca. Kita baca bismillah saja. Sebab Rahman Rahim itu kasih sayang. Orang kasih sayang macam mana boleh sembelih, boleh bunuh. Bismillah dengan nama Allah. Membiarkannya sejuk sehingga lenyap jiwanya. Bila kita sembelih, kita biar dulu. Jangan lapar terus, biar dia senyap, mati. Pergi ketuk dekat kaki belakang dia tu, tengok tak berentak dah. Okey dah tu. Kalau kita ketuk, pam lagi, jangan main. Pelanting kita, main dengan lembu besar kena kan. Yang ketiga, 4, menghadirkan niat qurbah, bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sembelih ni kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Terutama sekali kalaulah kita sembelih tu korban, kita sembelih aqiqah, kita sembelih hadiu di Mekah contohnya, apa pun sembelih pun yang kita nak bagi makan kepada orang, itu kita niat bertakarrub ila Allah. Sunat juga mengiktiraf bahawa binatang sembelih itu adalah kurniaan Allah. Ini nikmat yang Tuhan beri. Wal budna ja'alnaha lakum min syairillah, kan. Unta-unta itu daripada syiar agama Allah, tak boleh kita sembelih untuk berhala kerana melih kerana Allah. Kerana Allah mempermudahkan binatang itu kesemuanya untuk kita dan mengurniakannya sebagai nikmat ke atas kita. Wal an'ama khalaqaha lakum, kan, dalam ayat. Tuhan kata binatang-binatang itu Allah ciptakan untuk kita. Sama ada kita makan atau kita naik atas belakang dia, berjalan sana sini sebagaimana unta menjadi safinatus sahra. Dia panggil bahtera di padang pasir, masya-Allah. Antara ihsan terhadap binatang ialah dengan tidak meletakkan sebarang bebanan di atas binatang itu yang di luar kemampuannya. Contohnya kerbau ke, unta ke, kuda ke, donkey, apa benda, kita letak muatan lebih. Kereta menyongit kalau buat balik. Binatang buat dia ada hak kapasiti dia. LBS dia panggil apa ni? Sukatan timbangan dia ada juga. Berapa kilo dia boleh bawa. Jangan bagi buat zalim pada binatang. Nanya. Tidak menunggangnya dalam keadaan binatang itu berdiri kecuali lantaran suatu keperluan untuk berbuat demikian. Dan tidak memerah susunya melainkan perahan yang tidak mendatangkan mudarat kepada anaknya. Kita nak ambil susu, tengok dulu, bagi anak dia minum dulu kenyang-kenyang, baru kita ambil. Kalau tidak, nanya ke budak tu,
Tak cukup susu kan. Takkan kita anak lembu kita bagi anak susu lembu. Susu apa ni? Susu tin. Ya, hak lembu kita pergi kosek ambil, jangan. Baiklah para pelajar sekalian. Fiqhul hadis yang terakhir, al-ihsan fi kulli syai', hendaklah kita bersikap ihsan dalam semua keadaan. Wal hadis, dalam hadis selepas ini semuanya merupakan kaedah daripada kaedah-kaedah agama Islam yang penting, kerana ia merupakan seruan yang mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berlaku ihsan dalam semua amalan. Kita kata alhamdulillah para pelajar sekalian. Baiklah, kesimpulan apa yang kita nak buat. Hadis ini hadis yang besar. Dia menjadi satu kaedah dalam agama. Sebab apa? Sebab Nabi bagi lafaz umum. Lafaz umum, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah Ta'ala letak mesti kita bersifat ihsan, berkasih sayang, lemah lembut, bertimbang rasa dalam semua perkara. Kita kalau contohnya kita dengan hayawan, kita ada cara dia. Ya, jangan buat beri kepada dia kerja yang berat-berat. Ada satu kes, saya tengok satu cerita di Madinah. Satu hari Nabi kita berjalan, tiba-tiba tengok orang ramai duduk di kebun tamar. Ramai, tak berani masuk. Dalam kebun tak berani masuk. Pergi-pergi, dia kata Rasulullah, unta mengamuk. Jangan masuk Rasulullah, nanti kena langgar. Nabi kata, iftah pak. Nabi masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk, unta tu yang tengah backing tadi, tengangok, tengok Nabi, dia datang. Berjalan pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca riwayat ni tapi lupa dia punya riwayat. Tapi cerita ingat. Unta tu pergi dekat Nabi, dia rendahkan, kan kemo ni kepala gini. Dia rendahkan kepala dekat Nabi, mengalir air mata dia. Duk berbisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa dia bisik? Dia kata dia mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratul kulaf wa qillatul ulaf. Banyak kerja, makan sikit. Banyak kerja, makan sikit. Unta pun demonstrasi juga. Apalagi manusia kan. Kalau tak cukup. Allahu Akbar. Rahmatnya Nabi. Hayawan mengadu pada Nabi adanya makhluk menzalimi dia. Ni kita kena buatlah. Ni tuan-tuan yang jaga hayawan ni. Contohnya kita bela burung ke kucing ke yang kita letak dalam sangkar. Pastikan airnya cukup, makanan cukup. Jangan main-main. Kalau nak kurung makhluk Allah Ta'ala ni, bagi cukup. Kalau tidak, lepaskan. Biar dia cari makanan sendiri atas muka bumi, banyak ya. Ini dia boleh makan ulat, boleh makan hayawan, serangga. Ni bila kita kurung nak makan apa? Makan besi. Tak boleh. Ini bahaya. Maka para pelajar sekalian, marilah kita bersifat berbelah kasihan kepada semua makhluk, termasuklah hayawan-hayawan dan apa saja yang dibenarkan. Cuma kita dah sebut dalam hadis dulu, binatang-binatang fuaisik yang Nabi kita benarkan bunuh tu. Anjing, beken, gagak, apa lagi tu, kala jengking, ular, itu boleh. Tapi cara saja. Jangan ambil dia bakar, jangan. Ambil, bunuh dia dengan cara yang baik. Wallahu alam. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Hadis yang ke-17. InsyaAllah kita sambung lagi hadis yang ke-18 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.